Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam segmen coaching malam Rabu. Dan kali ini topik kita adalah tentang kaedah asset listing untuk solusi kasih dan amanah. Setting kita hari ini berbeza sikit sebab hari ini saya tidak dapat masuk ke studio, jadi saya terpaksa menggunakan ad hoc studio untuk record video ni. Seperti biasa, ini menggunakan kaedah Premiere Video YouTube. Jadi sementara video ini disiarkan, tuan-tuan dan puan boleh bertanya, memberi maklum balas, komen menggunakan live chat. Dan kemudian video ini akan terus ditayangkan di FB Academy dan boleh terus bertanya, berbincang ataupun kongsi kepada perunding-perunding lain yang tidak kesempatan untuk bersama kita dalam segmen malam ini. Okey, berbalik pada tajuk kita, okey, kaedah asset listing. Kalau kita ingat minggu lepas kita ceritakan tentang bagaimanakah kaedah apabila kita bertemu seorang. Jadi sebelum kita nak mencadangkan sesuatu solusi, contohnya untuk prospek perancangan legasi. Maksudnya orang yang datang jumpa kita ini masih bernyawa dan ada harta. Dan kadang-kadang dia tak terfikir pun yang dia perlu untuk buat perancangan. Jadi inilah tugas kita untuk menyedarkan mereka yang mereka itu perlu membuat perancangan. Jadi apa yang perlu, kita perlu jumpa. Face to face boleh, online boleh, video call ke, calling ke. Kita jumpa untuk apa? Dapatkan fakta. Pertama, fakta pertama adalah tentang struktur keluarganya. Anissa Faraid yang kita telah belajar minggu lepas. Dan seterusnya kita juga kena tahu senarai hartanya. Kita kena tahu apa tu hasratnya kepada harta-harta tersebut, kepada siapa nak diwariskan. Kadang-kadang orang tu senarai harta pun dia tak tahu, hasrat pun tak ada. Ini tugas kita untuk korek-korek dan menzahirkan. Dan kita juga tanya isu-isu berkaitan yang ada impak kepada perancangan pewarisan, dan kita juga bentangkan risiko-risiko kalau mereka tunggu-tunggu tak buat apa-apa. Okey, dan akhirnya kita mesti cadangkan solusi yang sesuai dan closing mestilah closing yang berbayar. Jadi prosesnya fact finding, mesti ada needs creation, mesti ada pitching, dan mesti ada closing. Mini closing pun tak apa. Jadi ini untuk kalau prospek itu adalah prospek perancangan legasi. Sama juga kalau kita jumpa orang waris yang mempunyai pusaka yang belum selesai. Jadi kita juga tahu hartanya dan hasrat arwah. Sama juga perlu jumpa, perlu dapatkan analisa farid arwah, bukan apa waris ya. Dan juga senarai aset-aset arwah, apakah pesanan-pesanan ataupun hasrat arwah yang pernah dizahirkan ataupun tidak dizahirkan, ataupun perlu pemufakatan ataupun cadangan daripada pihak kita. Dan tanya isu-isu berkaitan yang mempunyai impak kepada pewarisan harta arwahnya. Dan akhirnya kita bentangkan risikonya kalau mereka bertangguh-tangguh ataupun tidak membuat apa yang kita cadangkan. Dan akhirnya kita terangkan step by step, buka file ke, kaji kes ke, sesi penerangan dan mufakat waris, dan kemudian barulah kita buat proses urus pusaka. Dan sama juga, mestilah di hujungnya ada closing berbayar, mini closing. Sebab tanpa closing berbayar, kita tidak berpeluang untuk menyelamatkan mereka. Ya, ini kita kena faham. Okey, jadi fact finding ada, needs creation ada, pitching ada, dan closing. Ini basic yang kita semua perlu tahu. Okey, jadi ini kita fokus tentang perancangan legasi. Macam mana kita nak bantu orang yang berjumpa kita, pemilik harta, untuk rancang legasi mereka. Sebab tak ramai mereka di luar sana yang tahu mereka perlu. Kadang-kadang mereka ingat mereka tak mampu. Jadi kita kena jumpa pemilik harta yang masih hidup, yang mana kita akan buka hati mereka untuk buat apa? Melantik wasi, untuk membuat wasiat kepada bukan waris, wasiat kepada untuk tujuan sedekah atau wakaf. Kalau mereka ada harta, ada niat ataupun hasrat spesifik untuk memberi kepada seseorang, maka kita cadangkan membuatlah dokumentasi hibah tertangguh. Sekiranya mereka ingin memberi kepada seseorang tetapi
yang menerima itu belum cukup syarat untuk menerima harta, anak bawah umur ke, OKU mental ke, ataupun bukan warga negara Malaysia ataupun dalam penjara, maka kita cadangkan untuk membuat surat ke amanah. Dan kita juga mesti cadangkan bagaimanakah menyediakan dana pantas, sebab dana pantas ini sangat penting. Okey, ini yang kita nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah checklist? Bila kita nak tanya tentang harta ni, mesti ada checklist. Ada 7 checklist ya. Jadi inilah 7 yang kita mesti tanya. Sebab kadang-kadang saya lihat ramai perunding bila datang jumpa saya membawa kes, bila saya tanya rupanya mereka tak tanya keseluruhan yang perlu. Jadi kita kena buat checklist supaya apabila kita bertanya tidak ada maklumat yang tertinggal. Sebab penting ya, kita kena gali dan dapatkan maklumat-maklumat yang sepatutnya kita tahu. Apakah maklumat yang kita perlu ada? Pertama, kita kena tanya, cik, rumah ada tak? Yang cik duduk sekarang ni rumah siapa? Siapa punya rumah? Jadi kebanyakan orang datang jumpa kita sebab mereka dah ada rumah. Jadi rumah tu milik siapa? Dan ada tak harta-harta tanah lain? Rumah ke, tanah ke, kebun ke? Kita tanya. Dan kita juga tanya, ada tak tabung haji? Orang Islam ni di Malaysia kebanyakan ada tabung haji. Dan siapa penamanya? Lepas tu tanya kalau dia kerja swasta, ada tak KWSP, siapa penamanya? Lepas tu takaful hayat, kadang-kadang orang tak tahu perbezaan antara PA, takaful hayat dengan medical card. Dia tahu dia ada je. Jadi kita kena tanya sebab ini adalah satu punca ataupun sumber dana pantas yang terbaik. Dan kemudian ada tak harta-harta tunai lain, account bank, unit trust, ASB dan sebagainya. Dan kenderaan. Kenderaan paling last ya. Tapi kalau contohnya orang tu nampak berjaya ataupun peniaga, kita tanya ada syarikat. Itu level lain lah. Kita cerita yang basic dulu. Okey, ini 7 perkara yang kita perlu ada. Yang pentingnya kita katakan kepada orang adalah harta-harta ini bila meninggal dunia akan berku, dan kita mesti menyediakan kunci untuk mencairkan, untuk membuka kunci apa tu harta-harta ini supaya boleh diturun milik. Okey. Dan kita kena cakap, untuk menyediakan kunci ini adalah sedikit kos. Tetapi kalau nak buat kunci pun jangan memandai-mandai buat kunci sendiri. Jangan beli kunci dekat-dekat tempat yang kita tak kenal. Penting kita sediakan kunci disediakan oleh orang yang mahir. Mahir pusaka tu. Okay, itu basic. Kita kena ceritakan konsep ini kepada orang yang berjumpa kita, pemilik harta yang mungkin tak tahu pun yang mereka memerlukan perancangan legasi. Alright. Okey, kita lihat satu persatu. Kalau orang tu ada rumah, apa yang kita nak tanya? Apa kita nak tanya? Kita tanya apa? Boleh tengok salinan dokumen. Nama siapa? Kadang-kadang ada orang ni, dia ada rumah tapi dia buat atas tanah arwah. Dia ada rumah tetapi atas lot lidi. Dia ada rumah tetapi bukan nama dia. Masih nama arwah sebagainya. Jadi kita kena tengok, nak pastikan status pemilikan. Dan tanya juga rumahnya ada tak pemilikan bersama, nama dia dengan isteri ke, ataupun tanah tu ada banyak-banyak nama, dia hanya 1/5, dan juga rumah atas tanah yang dia ada hak 1/5. Jadi kita kena tengok sebab itu ada impact kepada perancangan pewarisan yang kita akan buat. Dan dah tahu apa hasrat dia, kepada siapa dia nak wariskan. Okay? Kita dengar dulu apa yang dia nak hasratkan. Mungkin kita boleh kasih cadangan yang lain yang lebih bersesuaian. Contoh kalau dia orang kata, ni tanah ni saya nak tahu semua nama, yang rumah ni nak tahu semua nama. Itu cadangan dia. Tak apa, kita terima dulu. Nanti kita nasihatkan yang paling sesuai lah. Dan kalau contoh dia kata nak bagi pada anak-anak bawah umur, tengok ada tak keperluan siapa yang akan pemegang amanah. Itu kalau rumah. Kita tanya dulu. Jangan tak kasih solusi, tanya. Dan begitu juga kalau dia ada harta-harta lain, kita sentiasa tanya, boleh tengok salinan geran, ada salinan geran, ataupun kemudian boleh tunjukkan. Kita tanya dulu siapa punya tanah apa sebenarnya, ada tak pemilikan bersama, hasad nak bagi pada siapa. Dan kalau tanah tu kita tanya, tanah ada hasil ke? Kadang dia ada rumah kedua disewakan, dia ada kebun, kita kena tanya ada tak hasil-hasil daripada tanah. Sebab ini penting. Sebab ini akan ada impact kepada perancangan pewarisan yang kita nak cadangkan kepada mereka.
Itu kalau ada hartanah yang lain selain daripada rumah utama. Kemudian ketiga, paling basic kita mesti tanya tabung haji, sebab tabung haji adalah satu instrumen dana pantas yang semua umat Islam patut ada. Kalau dia tiada ada pun, kita suruh dia buka tabung haji. Kalau dia dalam tabung haji tak ada duit, kita suruh letak duit sekurang-kurangnya 3 hingga 5 ribu. Persediaan kalau dia mati adalah duit untuk urus pusaka. Jadi mesti tanya tabung haji. Dan bila tabung haji tanya siapa penama, ini kadang-kadang ramai yang masyarakat kita fail sebab dia ada tabung haji tapi dia tak peka siapa penama. Penama dah mati pun ada, kadang-kadang dia tahu penama berbelah-belah orang. Ataupun kadang-kadang dia tahu penama bekas isteri, bekas suami. Lepas tu dah cerai, dia lupa nak update penama. Dia tahu penama mak ayah dah meninggal pun lupa. Ataupun dia penama dia, ayah dia dah berkahwin, lupa nak taruh nama isteri sebagai penama. Okey? Ini kita kena tanya. Dan apa yang kita nak tanya? Berapa baki terkini? Kita nasihatkan, ini adalah satu instrumen dana pantas. Kalau boleh ada duit-duit tu letaklah paling tidak pun 3 ke 5 ribu standby. Kok kita mati, waris dapat duit itu terus tanpa dapat surat kuasa. Siapa penamanya? Kalau dia buat penama yang salah, kita nasihatkan untuk buat penama betul. Seorang cukup. Okey, dan kita kata yang seorang penama itu dia bukan hak dia pun, dia mentadbir. Lepas tu kalau ada balance, kata nak bagi pada siapa. Okey. Dan pada ketika ini kita dah boleh kasih anggaran kalau tuan meninggal hari ini, sebaik-baiknya berapa duit yang kena ada tunai. Keluarga punya sara hidup sekurang-kurangnya 3 bulan. Kalau ada hutang nak bayar yang urgent, kalau ada nak wasiat-wasiat atau dan juga untuk kos besar. Jadi kita kirakan supaya mereka nampak inilah perkhidmatan yang kita berikan, membuat pengiraan persediaan kalau tiba-tiba dia keluar pun mati. Kita nak pastikan dia ada dana pantas yang mencukupi supaya mudah. Jadi kita boleh anggarkan keperluan dana pantas dia. Macam mana nak anggarkan? Dia ada basic punya amount dan juga nice to have punya amount. Basic adalah paling tidak pun 3 hingga 5 ribu. Kalau yang betul-betul nak ialah cukup sara hidup keluarga selama 2 tahun. Kalau 5 ribu kali 24. Lepas tu hutang, kalau contohnya dia ada rumah kereta sebagainya, hutang kereta ada 30 ribu, pastikan dia ada 30 ribu. Lepas tu kos urus pusaka paling-paling pun 5 ribu. Kita kirakan, tuan kalau nak meninggal senang hati, mesti ada 250 ribu. Ada tak? Tapi tak apa. Kita beritahu dulu apakah anggaran keperluan dana pantas yang mereka mesti ada untuk meninggal dengan selesa. Okey? Itu kita kena ceritakan. Ramai tak terfikir pun benda ni. Dan kemudian kalau contohnya dia pekerja swasta. Jadi kita tanya, ada tak KWSP, berapa baki terkini, kalau pencen besok berapa lebih kurang, siapa penama, kalau penama dia salah, kita nasihatkan untuk tukar, dan siapa yang kita nak dia hasrat untuk membagikan duit KWSP itu. Dan anggaran kita kira juga, kalau contohnya masa tabung haji itu tak sempat nak cerita tentang anggaran keperluan, kita cerita ketika ini apakah anggaran keperluan dana pantas, sebab KWSP adalah satu lagi instrumen dana pantas. Okey, dana pantas sangat penting Dan sama juga kalau contohnya dia ni muda lagi, okey, kalau dia tak pernah ada takaful hayat, inilah peluang untuk kita nasihatkan dia untuk adakan takaful hayat, sebab takaful hayat ini adalah satu kaedah untuk menyediakan dana pantas yang paling berkesan. Okey, terutama sekali mereka-mereka yang muda. Okey. Jadi kalau kita kirakan, kalau awak mati sekarang ni umur 30 tahun, ada anak 2 orang, anak kena disekolahkan selama 18 tahun, kita kena menyediakan duit-duit itu, cukup tak? Kalau kita kira ada 400 ribu, dia tak ada 400 ribu.
Tapi kalau kita kata memang tuan tak ada 40,000, tapi kalau boleh allocatekan RM100 lebih sebulan, kalau meninggal dunia adalah RM400,000 tu. Jadi inilah. Dan kadang-kadang kita tanya dulu berapa nilai pampasan. Kadang-kadang dia tak tahu pun yang dia ni hanyalah ada medical card. Dia takaful hayat dia hanyalah RM30,000, tak cukup. Ataupun sebenarnya dia ada PA saja, personal accident. Jadi kita kena tengok. Dan kalau ada pun takaful hayat, kita tanya hibah ke penama. Kadang-kadang dia pun tak tahu pun hibah penama apa konsepnya. Ejen yang menjual takaful pada dia pun tak ceritakan. Dia tahu hibah. Lepas tu kata kalau meninggal dunia nanti bolehlah bayar hutang. Kita tanya dulu. Yang dia ada tu hibah ke penama. Jadi kita sebagai perorangan kita kena tahu takaful hayat, perbezaan antara takaful hayat berpenama, takaful hayat hibah. Kalau tak faham, ada kelas lain yang kita akan ajar tentang perbezaan takaful hayat dan hibah. Dan begitu juga kita tekankan lagi anggaran keperluan dana pantas yang mereka perlu ada sebelum meninggal dunia. Sebab ini yang sebenarnya adalah modal untuk membuka hati mereka. Needs creation. Salah satu perancangan perwasiatan adalah memastikan kita mempunyai perancangan, mempunyai dana pantas yang dalam bentuk yang cantik, yang senang untuk dikeluarkan dan digunakan. Okey? Ini checklist dia. Dan kemudian apa? Kita tanya ada tak harta-harta lain, ada ASB, ada unit trust, ada account bank. Nah, kita kata account ni kalau meninggal besok beku. Kita kena ceritakan dulu. Ini needs creation lah, salah satu kaedah untuk needs creation. Kita kata, tuan tahu tak kalau account bank, kalau ASB, kalau unit trust meninggal dunia beku, waris tak boleh keluarkan sehinggalah mereka dapat surat kuasa. Jadi ini needs creation sebab kita menceritakan risiko kalau mereka tidak buat apa-apa. Berapa nilai terkini, bagaimanakah duit ini boleh digunakan sebagai membantu waris, membantu membayar hutang, membantu kita. Tapi kata ini kalau ada duit banyak pun tetapi dia beku, dia tidak dana pantas. Jadi kita kena ulang balik. Kalau ada dalam ASB 200,000, tabung haji tadi hanya ada 2,000, boleh tak tuan pindahkan 50,000 ke tabung haji supaya tabung haji tadi boleh jadi dana pantas. Nampak tak? Dalam penceritaan ini, dalam kita menggali, dalam secara tak langsung mungkin prospek kita akan nampak, baguslah berada ni banyak kasih nasihat-nasihat yang berguna. Jadi ini adalah satu icebreaker untuk kita dapat penetrate hati mereka, ya. Okey, dan kalau ada kereta kita tanya, cik, kereta ni kalau kita meninggal dunia besok, dia beku, nak ada dunia otak pun tak boleh. Jadi kalau boleh siap-siap berapa nilai terkini, berapa hutang. Ini bila kita tanya hutang, sebab kebanyakan kereta yang orang ambil loan dulu-dululah, dia tidak ada insurans yang boleh melangsaikan hutang kalau dia mati. Jadi bayangkan kalau kita ada kereta baki hutang ada 40,000 kalau kita mati, waris kalau nak teruskan guna kereta itu terpaksa jelaskan hutang 40,000 tadi, ataupun somebody kena take over the loan, apply loan lain dan transfer. Tapi nak transfer pun kena dah ada surat kuasa. Jadi macam mana kalau contohnya tidak diuruskan cepat, lepas tu dengan ada hutangnya, ia akan menjadi permasalahan dan beban kepada waris-waris. Ini juga kita menceritakan hakikat sebenarnya kalau mati apa berlaku pada kereta, sebab kita nak jadikan ia sebagai needs creation. Okey? Dan kalau dah faham tu, siapa nak bagi kereta ni? Jadi inilah benda-benda yang kita perlu gali. Sebab dalam proses menggali itu, kita juga memberi penjelasan tentang kenapa ini penting, needs creation, apa risikonya, supaya akhirnya mereka nampak kepentingan. Bila mereka nampak kepentingan, bila mereka nampak value, apa saja cadangan kita nyatakan tadi, kosnya mereka tak nampak mahal, mereka akan rasa berbaloi. Jadi sangat penting melalui proses ini, supaya dalam proses ini kita mendapat maklumat, kita memberi penerangan, kita memberikan create value, juga create fear kepada mereka supaya mereka nampak benda ni penting dan perlu tindakan segera. Okey, bagaimana kita nak kasih cadangan bila kita dapat maklumat ni? Simple je. Okey. Kita ada 4. Saya nak cerita 4.
kasih asas. Kasih asas kita kena, sebagai peruning kena tahu kasih asas tu apa. Kasih asas tu membenarkan kita membuat 2 harta hibah dan ada 4 harta pesanan. 2 wasi itu standard lah kan. Jadi kita sebagai peruning kena tahu kasih asas apa. Jadi siapakah yang sesuai untuk ambil kasih asas ni? Wajib jika dah ada rumah bernilai minimal 150,000. Kalau tak ada, sangat-sangat berisiko. Okey, maksud saya lah, kita ada rumah, kita tidak ada pintu, tidak ataupun tingkap kita tengganga. Itu andaian kalau kita ada rumah yang tidak ada hibah. Seolah ada rumah yang kita biarkan kunci pintunya tengganga. Padahal kalau kita beli rumah, paling perkara pertama yang kita akan buat adalah pasang grill, pasang kunci, pasang langsir. Itu dan kita tak kisah pun kosnya. Kita tahu benda itu penting. Tetapi bila nak buat hibah untuk rumah, kita rasa mahal. Okay. Jadi kasih asas ni sesiapa saja yang ada rumah bernilai 150,000 minimal, wajib ada hibah. Dan jika lebih penting kalau jika waris faraidnya bukan sekadar pasangan dan anak-anak, maksudnya ibu ayah, adik-beradik. Ya, jadi kalau warisnya lebih bukan sekadar pasangan dan anak-anak, bertambah pentinglah untuk ada kasih asas. Dan penerima yang nak dibagi itu orang yang cukup syarat, dewasa. Contohnya suami nak bagi isteri, isteri nak bagi pada suami, atau nak bagi pada ayah, ataupun nak bagi pada anak angkat ke anak betul tetapi dah umur lebih 18 tahun. Jadi boleh guna kasih asas. Okey. Yang penting kita kata setiap harta mesti ada kunci dan mesti sediakan kunci sekarang, dan kalau harga kunci itu sekadar 1% daripada nilai harta, sangat-sangat berbaloi. Jadi contoh kalau dia ada rumah sebiji 150,000, kita punya kasih asas berapa? Bayar penuh 1,400 berapa? 1,500. Jadi lebih kurang 1% daripada nilai harta. Jadi kita katakan sangat-sangat berbaloi. Jadi inilah, jumpa orang yang ada rumah, kena beri penerangan, yakinkan mereka yang wajib mereka ada sekurang-kurangnya kasih asas. Okey. Dan apatah lagi kalau rumah itu joint loan, ya. Itu kasih asas. Kita ada amanah asas. Amanah asas tu apa? Amanah asas ni satu pemegang amanah, dia boleh buat hibah untuk 2 harta dan 4 pesanan. Jadi kita kena tahu kasih amanah asas. Dan siapa yang sesuai untuk ada amanah asas ni? Sama juga wajib jika mereka ada rumah minimal 150,000. Dan jika waris faradnya bukan sekadar pasangan dan anak-anak, tapi apa beza dengan kasih asas? Ini kalau sekiranya dia nak kasih harta, tetapi yang akan menerima harta itu adalah golongan yang tidak cukup syarat, sama ada bawah umur, OKU kesihatan mental, ataupun bukan warga negara yang tidak boleh menerima tanah di Malaysia ini, ataupun dalam penjara ke, bankrupt dan sebagainya. Jadi tak boleh terima harta, maka kena letak satu instrumen tambahan yang dinamakan surat ikatan amanah. Maka di mana contohnya si suami hibahkan kepada isteri, tetapi isteri memegang amanah bagi pihak anak-anak. Okey, ataupun dia tidak ada pasangan dah, dia akan hibahkan kepada ayah dia pemegang amanah untuk anak dia. Pun boleh, ya. Jadi kosnya lebih sikit, tapi itu kata kalau dalam situasi yang risiko lebih besar, still wajib ada kunci tambahan. Ianya lebih penting ada kunci, dan kenalah sediakan kunci itu sekarang, dan berbaloi kalau harga kunci itu sekadar 2% daripada nilai harta. Kadang-kadang orang bila ada rumah, dia sanggup rumah 150,000, dia sanggup belanja RM4,000 untuk pasang grill. Berapa persen tu? Itu boleh. Kadang-kadang sampai RM3,000 atau RM2,000 untuk pasang langsir. Ataupun macam-macam lah hiasan boleh, tetapi untuk menyediakan perlindungan kepada rumah, pewarisan, takut nak keluar duit. Jadi kita kena pandai main perasaan mereka,
Dan gunakan analogi ini untuk mereka nampak sebenarnya sangat penting dan sangat berbaloi, ya. Ini amanah asas. Okey, kasih. Apa beza kasih dengan kasih asas? Kasih asas tadi apa? 2 hibah, 4 pesanan. Yang kasih biasa, apa yang biasa ni, kita boleh hibahkan sehingga 10 harta, kita boleh ada 10 pesanan, dan kita boleh ada 3 penerima hibah. Jadi kita kena faham, ya, 3 penerima hibah, 10 harta. Siapa yang sesuai untuk ada kasih ni? Kalau mereka ada sekurang-kurang ada rumah 150,000 dan ada minimal 5 lagi harta-harta lain yang perlu dihibah. Dia ada tanah, dia ada kebun durian, dia ada macam-macam lah, dia ada duit yang dia nak hibahkan. Kalau ada lebihkan 5 harta yang mereka perlu hibahkan, jangan ambil kasih asas, ambillah kasih biasa. Itu ya dia cara nak memilih solusi. Ada rumah dan ada harta-harta lain untuk dihibahkan, lebih pada 5, kasih. Kalau antara 1, 2, 3, 4, boleh lagi kasih asas, ya, sebab harganya lebih sesuai lah. Okey. Yang lain sama je. Jika waris faraid bukan sekadar pasangan dan anak-anak, maka penting. Dan penerima hibah cukup syarat dewasa dan boleh terima harta. Yang berbeza antara kasih asas dengan kasih adalah bilangan harta. Bilangan harta yang perlu dihibahkan. Okey? Maka kita ambil kasih. Sama juga, wajib ada kunci, sediakan kunci sekarang. Berbaloi kalau harga kunci itu sekadar 1%. Kalau contohnya harga harta-harta dia bernilai 300,000. Yang kita nak kos untuk kasih asas 3,000. Berapa sen? Jadi berbaloi untuk sediakan kunci sekarang RM3,000. Dan kita, kalau dia tak ada duit pun kata tak salah kalau kita ambil duit tabung haji dia, tak salah kita ambil duit simpanan dia untuk memberi kunci. Dan tak salah juga kalau contohnya suruh anak-anak dia yang dah bekerja tu, yang kita nak hibahkan tu, dia keluar duit untuk memasang kunci. Jadi kita kena cadangkan bagaimana untuk membiayai pembelian kunci ini. Baru dia orang nampak yang benda tu mampu, mereka boleh sediakan wang untuk menyediakan kunci, ya. Itu kasih. Dan sama juga antara amanah dengan amanah asas. Amanah asas tadi adanya bilangan hartanya yang boleh dihibahkan 2. Okey, seorang pemegang amanah. Tetapi amanah biasa ni boleh ada 10 harta untuk dihibahkan, ada 3 penerima hibah, tapi seorang saja pemegang amanah. Boleh ada tambah pemegang amanah, ada kos tambahan. Boleh tambah hibah, penerima hibah, ada kos tambahan, ya. Jadi kita kena tahu dia kos tambahan. Tak susah, baca saja link PDF untuk setiap solusi. Di situ ada penerangan tentang skop solusi. Dan semua perunding nak tak nak kena tahu, selalu baca dan faham perbezaan antara amanah asas, kasih asas. Kalau tak faham, macam mana nak jual? Okey, macam mana nak promote? Okey, siapakah yang sesuai untuk ada amanah ini? Sama juga, wajib jika ada rumah minimal 150,000 dan ada harta-harta lain minimal ada 5 lagi yang perlu dihibahkan. Okey, dan jika waris faraid bukan sekadar pasangan dan anak-anak. Dan penerima harta tidak cukup syarat, ataupun salah seorang daripada penerima harta itu tidak cukup syarat. Kalau contohnya dia ada separuh nak bagi pada anak, separuh pada anak berumur, jadi ada seorang saja penerima yang tidak cukup syarat, maka perlu ada surat ikatan amanah. Okey. Jadi sama juga, mana ni mahal sikit, tetapi kalau hartanya lebih kurang 300,000, kosnya tak sampai lebih kurang 66,000. Jadi 2%. Jadi satu harga kunci yang sangat-sangat berbaloi untuk memastikan harta yang bernilai 300,000 tadi dapat dikunci dan dipegang dengan selamat, ya. Okey. Itu je ceritanya. Nak cerita. Kalau kita tak faham tentang amanah asas, macam mana nak bercerita, macam mana nak dapatkan fakta, daripada fakta itu kita ceritakan tentang needs creation, pentingnya buat tindakan, bahayanya kalau tidak buat apa-apa. Jadi ada fear dan juga kefahaman, kita buka hati mereka, ya. Dan
Inilah cara kita nak close. Apa simple dia? Jangan tak kunci harta. Harta ni perlu dikunci. Okey? Dan kita katakan telah ada banyak kisah-kisah benar orang-orang yang ada harta tetapi gagal untuk mengunci, dan bila meninggal dunia menimbulkan pelbagai masalah. Kalau tak percaya, tengok kisah-kisah benar yang kita kongsi dalam AB Live setiap hari. Terlalu banyak kes-kes. Jadi penting buat perancangan supaya proses kalau tidak buat, kalau tak buat, proses pusaka selalunya lambat mula, selalunya harta beku, banyak mudah waris berbalah, apa lagi, kos akan lebih tinggi, akhirnya akan ada waris yang mudarat, dan juga waris berdosa. Jadi kalau tak percaya, kadang tuan-tuan tentu dah tengok siri live saya sebelum ni tentang suami berpoligami, cuai rancang harta. Okey, ini akan menyebabkan pelbagai masalah kepada waris yang ditinggalkan. Okey, jadi saya sangat harapkan tuan-tuan dan puan ulang video ini, faham tentang flow-nya, faham tentang macam mana nak dapatkan fact finding dia, macam mana nak gunakan data maklumat itu untuk create needs, create fear, open the heart, dan akhirnya mencadangkan solusi-solusi yang sepatutnya, yang bersesuaian, yang boleh mengurangkan risiko. Ini tips untuk closing power. Dan lepas tu mulakanlah. Yang penting bila dia dah faham tu, kata tuan, kita mula. Kalau dia ada duit, ada kredit kad, kita kata terus bayar RM1,500 campur SST untuk kasih asas. Kalau tidak, RM1,800, RM300. Kalau mereka tidak ada duit, kata-kata bayar RM50 sekarang, besok lusa tulat, bayar balance, still harga tunai. Okey? Yang penting mereka terus bayar. Kalau over the phone pun kita kata, cik, setuju ya? Macam ni, saya kasih account bank, tolong bank in, dah mereka bank in, kita daftarkan melalui PDM. Jangan hantar saja link PDM, suruh mereka daftar, memang payah. Okey? Ini nasihat saya. Dapatkan maklumat asas dan kita yang daftarkan. Penting dapat payment dan kita boleh daftarkan melalui PDM dan kes itu dikira close. Jadi ulang balik, inilah perkara-perkara yang kita perlu buat fact findingnya, needs creationnya, pitching dan first step easy closing. Kalau urus pusaka pun sama. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pentingnya kita kena selalu tahu, kita tahu apa yang kita kena buat dan kita kena belajar dan kita apply kan. InsyaAllah skill ini akan bertambah tajam apabila tuan-tuan kerap praktis. Jadi kena selalu praktis lah. Saya percaya yang telah selalu naik nama muka dia dalam poster sebab mereka selalu buat, selalu praktis. Kalau tidak pun mereka datang belajar dan mereka applykan apa yang mereka buat semasa coaching dan mereka berjaya. Okey. Jadi inilah perkara-perkara yang kita perlu buat baik untuk rancang legasi dan juga untuk urusan flow ni sepatutnya dah ada terpahat dalam hati kita. Kita tahu dah fact finding, needs creation, pitching dan easy closing. Jadi buka hati mereka sebelum dompet mereka terbuka. Kalau mereka tidak buat pembayaran, kita gagal untuk membantu mereka. Kita tidak ada peluang untuk menyelamatkan mereka. Jadi penting go through the process sampai akhirnya ada hati mereka terbuka dan juga dompet mereka terbuka. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi, kita perlu selalu praktis. Jadi untuk coaching ini, CPD akan diberi hanya kepada mereka-mereka yang menjawab mini quiz. Dalam ni kita akan sediakan mini quiz. Kalau mereka-mereka yang datang lepas tu dengar saja, tak dapat CPD ya, dengar, lepas tu tengok quiz tu dan cuba jawab. Sebab itu adalah satu proses pembelajaran yang berkesan. Jangan dengar lepas tu hayal dan sebagainya, tak guna. Jangan dengar lepas tu tak apply. Jadi tengok posting saya dalam tentang adab-adab belajar, apply kan supaya
Apa saja yang kita belajar hari ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bukan diri kita, roh kita, waris kita, harta kita, dan insya-Allah kita akan dapat banyak sampai akhirat. Apatah lagi kalau kita dapat bantu masyarakat menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan roh mereka, menyelamatkan harta mereka, menyelamatkan waris mereka dan memperbanyakkan saham-saham akhirat mereka. Okey? Dengan itu, kalau ada soalan-soalan boleh bertanya, kita akan cuba jawab dalam ruang live chat. Kalau tidak, ulang berkali-kali, sampaikan juga kepada penulis-penulis lain, anak buah kita, supaya sama-sama dapat manfaat dan dapat membantu masyarakat. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.